Semua benda jadi salah kita, bukan salah dia. Soalan macam 100% salah kita, dia tak ada salah langsung dan dia sentiasa betul. Dalam ramai-ramai kawan kita ni, ada seorang tu, dia bila bercakap, dia mesti nak menang. Dia takkan kalah. Dia terlalu overconfidence. Punyalah nak menang sampai dia sanggup memanipulasikan orang lain untuk kepentingan diri dia sendiri. Dia tak boleh jadi orang biasa, dia mesti selalu kena puji, kena puja. Dialah yang terpaling power dalam setiap keadaan. Dia ego dan dia tak ada empathy dengan orang lain. Orang yang ada ciri-ciri personality macam ni mungkin adalah personality narcissistic. Narcissistic ni ialah orang yang dia terlalu obses dengan dipuja dan dihormati, dan dia tak boleh dalam keadaan yang dia tidak dipuja. Kalau orang tak puja dia, dia akan puja diri dia sendiri, atau dia akan wujudkan cerita atau naratif supaya semua orang puji dia. Dalam keadaan yang dia tak dipuji atau dia lemah, dia akan cuba tarik perhatian orang lain supaya bawa kepada topik yang mana dia yang paling power je sekali. Dan orang yang ada narcissistic ni, biasanya dia tak ada insight. Insight ni dia tak sedar diri dia macam tu. Dia berbeza dengan orang yang dia ada keyakinan diri. Dia pandai berdebat dan berhujah. Tapi dalam sesama, bila dia salah, dia tahu dia salah. Bila dia salah, dia tahu dia nak minta maaf. Dia tahu bila dia boleh puji diri sendiri, bila dia tak perlu. Jadi dia ada insight tu. Dia tak sampai tahap memanipulasikan orang lain. Jadi bukan nak kata semua orang yang ada keyakinan diri tinggi ni narcissistic, tak. Dia kalau dia sangat-sangat obses dengan dipuja, itu baru antara kemungkinan dia. Macam mana orang macam ni boleh jadi macam ni? Sebenarnya kita pun tak banyak benda yang kita tahu dalam kajian-kajian berkenaan narsisistik ni. Tetapi ada beberapa kajian-kajian yang menunjukkan cara keibubapaan, macam mana parenting style seseorang memainkan peranan dalam pembentukan personaliti anak dia. Sebagai contoh, ibu bapa yang ekstrim memuja anak dia. Contoh, dia kata anak dia, "Engkau ni lagi hebat daripada orang lain. Engkau ni adalah manusia paling hebat dalam dunia ni, lebih baik daripada rakan-rakan sekelas ni semua." Dia berbeza dengan ibu bapa yang puji anak. Puji, "Kau bagus, very good, alhamdulillah, rajin anak mami." Itu bagus. Tapi kalau kita puja, itu mungkin tak sihat untuk anak tu. Dia rasa dia entitled dan lagi baik daripada orang lain. Satu lagi ekstrim lain adalah ibu bapa yang terlalu mengabaikan anak dia. Mana anak ni membesar tak dapat perhatian langsung. Jadi anak ni mungkin dia membesar, dia nak sangat dapat perhatian sampai dia jadi extremely dahagakan dipuja-puja. Dia sama ada dia extremely diabaikan atau dia extremely dipuja, dua-dua tak bagus. Yang bagus adalah dia sederhana, dipuji, bagus anak, tapi tak ekstrim. Tapi itu adalah kajian-kajian bersifat korelasi. Ini bukan sebab dan akibat. Ada banyak lagi faktor-faktor lain yang bukan disebabkan oleh ibu bapa. Jadi macam mana kita, kalau kita nak hadap dengan member yang ada narsisistik ni? Kalau member tu tak rapat sangat dan kalau benda tu tak menyakiti kita, kita buat tak tahu je. Kita layankan aja. Tapi kalau benda tu menyakiti kita, dia adalah bos kita, dia adalah pasangan kita, dia adalah ibu bapa kita, pertama kita kena tahu macam mana nak melindungi diri. Sebab kadang-kadang dia orang ni suka gaslight, dia orang suka manipulasi sampai semua benda jadi salah kita, bukan salah dia. Soalan macam 100% salah kita, dia tak ada salah langsung dan dia sentiasa betul. Kalau kita hidup dengan orang macam ni, dia akan buat kita rasa macam kita ni powerless, worthless. Kita akan sentiasa question our self-worth. Rasa macam kita ni macam teruk sangat ke aku ni, semua benda aku buat salah, semua benda aku cakap salah, aku cuba yang terbaik pun semua benda tak cukup baik untuk dia. Dia akan buat kita question ourselves. So kita kena faham, bila kita dengan orang narsisistik ni, dia memang akan buat kita rasa macam tu. So kita kena protect ourselves. Macam mana? Kita kena jumpa terapis, kita kena bincang dengan orang luar, kita kena sentiasa memahami keadaan yang okey, bukan aku yang salah tapi dia yang salah. Bukan aku yang bermasalah tapi dia bermasalah. Itu cara untuk kita protect diri kita. Kedua, kalau kita boleh elak situasi yang kita kena gaslight, kita elakkan. Kadang-kadang bila kita dah hidup dengan orang tu lama, kita tahu, oh situasi ni mesti dia akan gaslight kita. Situasi ni mesti dia akan cuba manipulate kita, buat kita rasa macam down. Kalau boleh kita elakkan situasi tu, kita kurangkan masa kita berjumpa dengan dia. Kalau meeting, meeting je. Kalau hal kerja, kerja je. Kalau balik raya nak salam ibu bapa, salam-salam, borak-borak sikit, dah. So kita jangan terlalu lama masa dengan dia sampai dia ada masa untuk dia buat kita down dan buat kita rasa seperti orang yang tidak ada harga diri. Dengan orang narsistik, kita kena ingat, tak semestinya kita salah tapi mungkin dia yang salah. Tapi dia akan buat kita rasa macam kita sentiasa salah. Adakah orang yang narsistik ni boleh ditegur? Bagi saya, nombor satu, kita tak perlu rasa macam kita kena ubah mereka. Personaliti mereka adalah begitu. Benda paling penting adalah kita jaga diri kita.
kita nak ubah personality orang ni agak sukar sebenarnya. Tetapi kalau kita memang ada jenis sikap dalam diri kita, kita ni berani, kita ni assertif, kita nak menegakkan kebenaran, dan kita memang sanggup untuk melalui susah payah untuk berdebat dengan dia. Kalau anda jenis orang begitu, silakan. Tapi anda harus tahu consequences dia bagaimana. Dia tak akan mengaku kalah, dia akan sentiasa nak menang. Mungkin dia akan tak suka kita dan akan memalukan kita, dia nak menjatuhkan kita. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Nak tegur boleh, tapi anda kena tahu consequences dia. Kalau tak perlu pun tak apa. Saya Akif Basri, seorang psikologis klinikal, penulis buku Susahnya Hidup Dengan Manusia. Satu buku tentang benda yang kita alami hari-hari. Bila kita jumpa dengan orang yang pelik, dia narsisistik, dia nak menang tak nak kalah. Problem yang kita hadapi hari-hari bila jumpa dengan manusia-manusia yang sukar ni, saya tuliskan dalam buku ni. Macam mana nak selesaikan atau macam mana nak hadap orang-orang macam ni. Jadi dapatkan buku ini di platform ML Studio di link yang tertera.